Bendera kita lahir daripada satu perjalanan sejarah bentuk pada sebuah negara yang merdeka. Ia adalah merupakan satu lambang kebersamaan, satu lambang kemegahan, proud. Apa itu bendera? Siapa yang mereka cipta bendera itu? Dan apakah maksud mereka bentuk itu? Bila berkibar ni bendera ni, yang Jalur bilang ni, bila pun kita akan ingat bahawa inilah maruah aku. Merdeka! Merdeka! Sunyi. Hampir 2 tahun virus pembunuh COVID-19 melumpuhkan semua aktiviti rutin dunia. Perkhidmatan sektor awam dan swasta terpaksa mengikut penjadualan secara bergilir untuk berada di tempat kerja. Hari ini, giliran Zamrul Amri Zakaria melakukan penugasan secara fizikal di galeri pameran ini. Kalau sebelum berlakunya pandemik, memang Muzium Negara ini merupakan satu tempat yang dilawati oleh kebanyakan masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Sebelum ni, kita melaksanakan pelbagai program, terutama sambutan Hari Kemerdekaan, dan program-program yang ditunggu-tunggu biasanya adalah program bermalam di muzium. Tapi apabila berlakunya pandemik COVID-19 ni, jadi banyaklah program-program yang dirancang oleh pihak muzium terpaksa kita batalkan. Operasi pameran ditutup. Namun kerja-kerja belakang tabir tetap berjalan. Mereka punya penghuni yang harus dijaga. Artifak berharga warisan negara. 20 tahun Zamrul berkhidmat di Jabatan Muzium Malaysia. Pemantauan berkala terhadap kawalan persekitaran membabitkan suhu, cahaya dan kelembapan dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Kita kena pastikan yang cahaya tersebut tidak merosakkan kepada artifak. Jadi kalau kita lihat bagi muzium-muzium yang mempunyai artifak yang agak sensitif, kadang-kadang apabila kita melihat satu pameran, dia memang akan kelihatan seperti hambar. Sebab lampu memang tidak boleh menerangi keseluruhan artifak. Sebab kita kena faham bahawa cahaya tersebut memang boleh merosakkan artifak disebabkan adanya radiasi UV ataupun infrared di situ. Ikonik. Mengangkat identiti budaya, Muzium Negara Cetusan Idea Tunku Abdul Rahman dirasmikan pada 31 Ogos 1963. Peranannya cukup besar dalam mempertahankan warisan sejarah agar terus terpelihara. Berada di bilik repositori ini, bukti penugasan mereka bukan mudah. Menempatkan puluhan kapsul masa berusia lebih ratusan tahun dan itu harus dilindungi sentiasa. Bilik repositori dengan suhu 18 hingga 22 darjah Celsius umpama tempat beradu kepada lebih 200,000 koleksi artifak berharga mengikut kategorinya. Semakin mendekat bulan kebangsaan, pihak muzium merencanakan gerak kerja memeriksa keadaan artifak sinonim sambutannya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu. Bendera pertama yang dikibarkan pada tanggal 31 Ogos 1957 dijaga rapi di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Hari ini, unit pengurusan konservasi menerima penghuni veteran ini untuk memeriksa kesihatannya. Usianya lebih 6 dekad. Kali terakhir ia dirawat pada tahun 2013.
Merdeka! Merdeka! Laungan kemenangan selepas 170 tahun di bawah pemerintahan British. Lahirnya bendera ini, lahirnya sebuah negara baharu. Namun kelahiran bendera adalah lebih awal. Sebuah jawatan kuasa khas telah ditubuhkan pada Mei 1948 oleh Majlis Perundangan Persekutuan bagi mengelola penciptaan bendera. Muhammad Hamzah antara karyawan yang menghantar penyertaan yang diadakan pada 1949. Muhammad Hamzah, pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya Johor Bahru. Pertandingan mencipta bendera Persekutuan Tanah Melayu telah diiklan oleh jawatan kuasa melalui surat khabar tempatan. Karyawan diberi masa sebulan untuk menghantar penyertaan sebelum 10 September. Muhammad Hamzah telah menghantar 4 reka bentuk bendera. Tapi Arkiv Negara cuma ada menyimpan satu je. Semuanya yang pertandingan ini 373 reka bentuk yang dihantar kepada jawatan kuasa pertandingan inilah. Yang terpilih hanya 3 saja. Yang ketiga ini reka bentuk yang dibuat oleh Muhammad Hamzah. Johor Bahru. Kamdi Kamil, Setiausaha Kehormat Persatuan Sejarah Johor, penulis buku biografi Muhammad Hamzah, pencipta Jalur Gemilang pada 2007. Menurutnya, negara hanya mengetahui gerangan figura ini selepas 47 tahun bendera tanah air berkibar megah. Muhammad Hamzah, anak Johor yang bukan calang-calang bakat seninya. Masa dia menjadi kerja di JKR itu macam-macam tugas dibuat. Kerjanya memang melukis pelannya lah. Antaranya pelan-pelan yang dilukis ialah Dewan Jubli Intan, masjid-masjid yang kerajaan bina. Selain daripada itu, dia melukis balik jatah negeri Johor tu. Dia lukis balik, cantikkan balik, diwarnakan balik. Dia telah mereka satu pintu gerbang. Pintu gerbang itu ialah mahkota yang disangga oleh gading gajah. Bertiup angin rindu bersemara. Seni bina beridentitikan nasional, Muzium Negara, usianya sudah 58 tahun. Lahirnya ia 16 hari lebih awal sebelum tertubuhnya Malaysia. Semangat nasional itu kini dirasai di makmal konservasi ini. Sanggam alias Musa Antuk mengetuai tim konservasi untuk merawat bendera berusia lebih 6 dekad ini. Memandangkan bendera ini adalah merupakan bahan organik daripada kain, dan kita akan melihat kaedah yang sesuai lah untuk digunakan pakai bagi tujuan untuk kerja konservasi ke atas bendera ini. Disebabkan oleh usia, oleh keadaan sekitar, suhu, termasuk juga ejen-ejen perosak yang lain yang mungkin boleh merosak, misalnya fungus dan juga serangga perosak lah. Baru. Ini kerusakan yang lama. Yang lama? Ya. Yang ni? Yang ni pun yang lama. Okey. Baru. Ini kerusakan yang lama. Yang lama? Ya. Yang ni? Yang ni pun yang lama. Okey. Semua kerosakan ni sama macam 2013 yang dulu. 2013 ya. Kondisi dia tiada kerosakan yang baru. Cumanya ada habuk dan debu saja. Okey. Biarpun tiada kerosakan baharu, kaedah konservasi preventif ini menjadi mencabar kerana membabitkan artifak paling sensitif. Vacuum ini pula kita pastikan vacuum yang
boleh laras kekuatan sedutannya. Yang kita guna pakai adalah biasanya mempunyai kekuatan ataupun sedutan tu 1 hingga 5 kekuatan sedutan. Tetapi dalam pemeliharaan atau konservasi bendera ini, kita akan pastikan pembersihan itu dilaksanakan dengan teliti dan sesuai menggunakan kekuatan sedutan 1 sahaja. Union Jack mula dikibarkan di Pulau Pinang pada 11 Ogos 1786, menandakan bermulanya pendudukan British di Tanah Melayu. Bendera, simbol kepada sebuah sistem pemerintahan. Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Syamsuddin, sejarah pada zaman kerajaan China dan India purba telah wujud penggunaan simbol yang diletakkan di atas kain dan monumen. Kalau di negara kita, bendera ini sudah ada pada zaman Kesultanan Melayu. Selalunya bendera ini juga akan dikibarkan di istana atau di mana-mana tempat yang menandai adanya raja. Dan perubahan itu juga berlaku apabila kuasa Eropah datang, khususnya kuasa British bila datang ke negeri Selat. Jadi mereka telah membawa bendera yang dibawa daripada simbol-simbol bendera yang diambil daripada England itu untuk diletakkan di negeri Selat. Pada 1895, Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan diletakkan di bawah negeri-negeri Melayu bersekutu sehingga 1946. Dihimpun bawah satu bendera membentuk warna untuk negeri-negeri terlibat. Persekutuan Tanah Melayu mengubah semuanya. Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu lahir daripada kegagalan British untuk melaksanakan rancangan Malay Union. Bila pembentukan Persekutuan Tanah Melayu itu terbentuk, dia dah wujud beberapa ciri kepada sebuah negara. Dilakukan penyatuannya di kalangan negeri-negeri kepada satu sistem pentadbiran persekutuan. Walaupun sebelum ini ada persekutuan, tetapi persekutuan itu hanya melibatkan beberapa negeri-negeri Melayu bersekutu. Tapi negeri Melayu tidak bersekutu tidak masuk dalam sistem persekutuan. Dan apabila wujud beberapa ciri sebuah sistem pemerintahan, bagaimana nak disimbolkan sistem negara ini? Jadi ada beberapa perkara lah yang perlu dilakukan. Satunya adalah membentuk atau membina sebuah bendera. Jawatan kuasa telah menyaring 373 penyertaan. Pada 16 November 1949, bendera Muhammad Hamzah antara 3 yang disenarai akhir. Namun, lakaran asalnya bintang bucu pecah 5 dan warna yang berbeza. Warna asal yang dilukis oleh Muhammad Hamzah ini ialah putih biru. Orang kata menyerupai warna itu adalah warna bendera negeri Johor. Bendera negeri Johor ini mula digunakan pada tahun 1871. Sudah ada bendera. Bendera yang sekarang ini. Bendera Muhammad terpilih. Dato' On Jaafar juga menganggotai jawatan kuasa khas telah bertemu dengan Muhammad di Johor Bahru. Hasil perbincangan jawatan kuasa dan wakil Raja-Raja Melayu, beberapa pindaan dibuat. Warna biru pada jalur ditukarkan kepada warna merah. Kanton berwarna merah ditukarkan kepada warna biru. Bintang bucu pecah 5 ditukar mengikut jumlah 11 jalur bendera. Dan warna putih bulan bintang ditukarkan kepada kuning sebagai lambang kedaulatan diraja. Tibalah saat yang bersejarah. Bendera persekutuan dinaikkan. Bendera Persekutuan Tanah Melayu ciptaan Muhammad Hamzah, lambang kebersamaan perpaduan negara. Sehingga irama lagu kebangsaan, lagu negaraku dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka. Pada sekitar 1950, bendera ini mendapat perkenan Majlis Raja-Raja dan kelulusan Majlis Perundangan Persekutuan serta King George ke-6. Hanya 7 tahun selepas itu, bendera ciptaan Muhammad Hamzah dikibarkan secara rasmi. Momen terindah buat lebih 6 juta penduduk Tanah Melayu pada 1957. September 1963.
The Prime Minister formally handed the flag to Captain Tunku Ahmad Nerang, his son, of the Federation Reconnaissance Corps. Selepas 6 tahun negara menikmati kemerdekaan, hari ini satu lagi kejayaan yang ditempa di bawah pucuk pimpinan Tunku Abdul Rahman. Sabah, Sarawak dan Singapura digabungkan di bawah satu bendera yang baharu sebelum Singapura dipisahkan pada 9 Ogos 1965. Daripada 11 jalur dan pecahan bucu bintang, kini menjadi 14 jalur dan bintang pecah 14, mewakili setiap negeri dan wilayah, menandakan inilah Malaysia baharu. Penuh hormat, lambang maruah sebuah negara yang harus difahami kedudukan bendera itu. Jasadnya sehelai kain membawa roh sebuah negara yang tinggi kedaulatannya. Menurut Major Jeneral Haji Azmi Wahab, Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia, melindungi bendera dan panji telah ditekankan sejak zaman Rasulullah. Ini dilihat dalam Perang Mu'tah 629 Masihi, 3,000 tentera Islam berdepan dengan 100,000 tentera Rom. Kita boleh lihat bagaimana penyerahan bendera itu berlaku dengan panglima yang dipilih sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Zaid bin Harithah gugur, panji-panji tersebut tak sempat jatuh ke bumi. Disambar oleh Ja'far bin Abi Talib. Tragisnya, Ja'far bin Abi Talib memegang bendera tersebut sambil menunggang kuda. Dalam kerancakan kecamukan peperangan tersebut, kudanya ditikam dan tersungkur. Ja'far bin Abi Talib jatuh. Jasadnya sahaja jatuh, tapi tangan kanannya tetap memegang bendera. Dalam masa yang sama, tangannya dipotong. Tangan kirinya sempat menyambar bendera tersebut. Akhirnya tangan kirinya juga dipotong. Tapi tengok bagaimana keadaan seorang panglima yang boleh menghayati kedudukan bendera. Tidak sekali-kali dibiarkan bendera itu tumbang. Sebaliknya, kedua tangan yang kudung itu memeluk tiang bendera tersebut. Amanah yang dipegang sehingga syahid. Hari Kemerdekaan ke-40 tahun, bendera Malaysia dinamakan Jalur Gemilang. Sebuah jawatan kuasa khas menamakan bendera Malaysia ditubuhkan pada 1996. Pada fasa pertama, Setia Perkasa, Seri Setia Perkasa dan Seri Setia Negara disenarai akhir, namun ditolak oleh Kabinet. Kita terpaksa tolak. Yang pertamanya, terdapat 3 perkataan dalam nama itu dan itu terlalu panjang. Dan perkataan-perkataan itu juga lembut, tidak mencerminkan kegagahan negara kita. Kalau kita lihat bendera kita berkibar, yang kita nampak terang ialah jalur merah dengan putih. Walaupun ada lagi warna lain, ada bintang dan sebagainya, tetapi yang ternampak jelas ialah jalur. Sebab itu kita pilih jalur dan kita tambahkan perkataan gemilang kerana memang pun nampak gemilang. Pada 2 Jun 1997, jawatan kuasa sekali lagi mencari nama khas sesuai. 5 agensi kerajaan yang menjadi ahli jawatan kuasa induk dan urus setia mengemukakan 28 cadangan nama bendera, antaranya Jabatan Museum. Namun, individu di sebalik pencipta nama Jalur Gemilang tidak diketahui. Rizwan Tumin kini berusia 72 tahun. Dialah yang mengilhamkan nama Jalur Gemilang. Bersebut sang saka merah putih semua tahu dari Indonesia. Kemudian saya tengok pula sebab kita ni dijajah ataupun di bawah pemerintahan kolonial Inggeris betul lama. Dan yang nama Union Jack tu memang semua tahu. Di Amerika ada nama khusus, macam di Perancis ada nama khusus, macam tricolor tu, 3 color tu kan. Jadi saya pun fikir, buatlah nama, buat selit-selit balik, cuba namakan satu yang sesuai lah berdasarkan pada sejarah. Rizwan bersara sebagai Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Museum dan Antiquity pada 2005.
Ketika itu, usul cadangannya antara 3 di senarai pendek. Jalur Gemilang, Jalur Nusa Gemilang dan Jalur Sinar Gemilang. Why jalur? Mereka apa jalur? Jalur melambangkan, mewakili kesatuan negeri-negeri di tanah Melayu satu. Dan bila sebut, untuk apa negeri-negeri ini? Bila kita kibar, apa tujuan kita? Kita nak menunjukkan apa? Glory kan? Hebat, glory. So glory, saya fikir dalam bahasa Inggeris, glory. Gemilang boleh tepat. Itu so kata, oh jalur Gemilang. 24 tahun berlalu, Jalur Gemilang meniti di bibir rakyat Malaysia. Jasa kecil baginya, namun inilah yang menjulang kemegahan bendera Malaysia. Khidmat saya satu aja untuk negara aja. Bila saya cerita pada salah seorang cucu saya, dia tak percaya. Buka internet sekarang, tengok tahu nama atuk tu, apa je. Dia pun terkebir-kebir. Dia rasa bangga. Ini baru nama bendera. Bagaimana kalau kita dalam perang, kita menang perang? Kita dah sensitif kan? Bagaimana kalau kita bertempur, ramai yang mati dan kita menang? Macam mana? Itulah perasaannya. Macam itulah. Berakhirnya kerja konservasi, artifak bendera sedia dipamerkan di galeri sempena Bulan Kebangsaan. Zamrul dan tim mengendalikannya penuh berhati-hati. Bagi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, menghidupkan artifak bersejarah adalah satu kebanggaan buat mereka. UNESCO telah menetapkan satu garis panduan apakah matlamat penubuhan sesebuah muzium. Dan antara yang telah cadangkan untuk disimpan dalam muzium ini adalah Jalur Gemilang, iaitu bendera Malaysia yang pertama. Itu adalah satu tugas yang penting kerana mereka tahu ini adalah asas dan juga permulaan penceritaan sebuah negara yang merdeka. Dan peranan itu diteruskan sehingga hari ini dalam memastikan bahawa bendera tersebut kekal melalui kaedah pemeliharaan yang profesional. Biarpun tiada pameran secara rasmi untuk dipertontonkan kepada umum, tapi roh Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terus dihormati. Sematkan di jiwa, anggaplah ia adalah maruah diri yang harus sentiasa dijaga agar tidak dipandang hina. Pertahankan. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahawa demi sesungguhnya kita akan pertahankan bendera bangsa dan negara kita itu dengan segala daya upaya kita, sekalipun dengan jiwa dan darah kita.